Terima kasih sahabat-sahabat kerana sudi untuk bersama dengan saya sekali lagi, Hasrizal. Kali ini saya nak memulakan perbincangan kita dengan nak memberitahu kepada anda satu rahsia. Dalam mulut saya ni tak cukup satu gigi geraham. Saya minta tolong jangan fikir tentang gigi geraham saya. Kalau bolehlah jangan fikir tentang gigi geraham saya. Dan kita nak beri fokus untuk bincang tentang perkara yang lebih penting. Tentang gigi geraham saya tu jangan fikirkan sangatlah, lupakan mengenainya dan kita fokus kepada apa yang kita nak bincangkan. Dan perbincangan kita pada kali ini mempunyai kaitan secara langsung berkenaan dengan memori kita, tapi tentang gigi geraham saya tu saya minta tolong sangatlah supaya jangan fikir. Tapi kenapa masih fikir? Saya timbulkan tentang gigi geraham saya tu kerana dia ada kaitan dengan topik yang kita nak sentuh pada kali ini, iaitu berkenaan dengan thought suppression, cabaran yang dihadapi oleh memori kita, fikiran kita untuk mencegahnya daripada berfikir tentang sesuatu. Lagi kita berusaha untuk tidak berfikir mengenainya, kita lebih berfikir mengenainya. Dan ini membabitkan satu kajian yang dah agak lama yang dibuat oleh Profesor Wagner, rasanya mungkin lebih kurang dalam 30 tahun yang lepas lah, lebih kurang tahun akhir 80-an ataupun awal 1990-an, dan ianya dipilih sebagai salah satu daripada topik di dalam buku yang kita bincangkan ini, iaitu A Parent's Guide to the Science of Learning, kan? Jadi dalam topik dalam study yang ke-21 ni tentang thought suppression, kita tengok sedikit. In the study, the most iconic studies in psychology, researchers asked participants to verbalize their thoughts for 5 minutes into a tape recorder. Dan eksperimen ini dah diulang dalam bentuk yang beberapa kali lah, secara yang lebih terkini dengan teknologi yang lebih mudah untuk elicit fikiran ni tadi dari semasa ke semasa. Tapi ini yang asalnya yang dilakukan pada ketika itu. They were told to not think about white bears. They were asked to ring the bell in front of them every time they thought of a white bear or said the words white bear. Jadi partisipan-partisipan ni duduk dan mereka diminta untuk elicit apa yang mereka fikirkan. Apa-apa saja mereka fikirkan, mereka suarakan, mereka cakapkan. Dan individu-individu yang terlibat di dalam ni nanti saya sertakan video rujukan merujuk kepada eksperimen berkenaan yang dibuat lama dah dulu, kan. Mula-mula tu banyak benda yang tak berkenaan, yang membosankan, tetapi bila mana isu mereka jangan fikir tentang white bear tu dipesankan dan disebut setiap kali kalau terfikir tentang white bear tu, tekan loceng kat sebelah mereka tu, makin lama white bear tu makin kerap timbul dalam fikiran mereka, kan. So apakah main finding daripada penyelidikan berkenaan? The main findings yang pertama, despite trying not to think about white bears, participants did so at least once per minute. Kan, itu yang pertama. Lagi diberitahu jangan fikir, lagilah mereka berfikir sekurang-kurangnya sekali seminit. Yang kedua, participants were most likely to think about white bears when they reach the end of a sentence or in a moment of silence. Iaitu ketika mana proses berfikir itu berhenti sekejap ataupun sedang beralih ke ayat yang seterusnya dekat bahagian-bahagian senggang kosong yang ada ni tadi. Trying not to think about something makes someone more likely to think about that thing. This is known as the rebound effect. This is because people have a preoccupation with the thought they are trying to suppress. Cuba untuk tidak berfikir mengenai sesuatu menjadikan seorang itu berkemungkinan besar lebih berfikir mengenainya. Ini dikenali sebagai the rebound effect. Ini adalah kerana manusia ini akan terperangkap, disibukkan dengan fikiran yang mereka cuba lari daripadanya. Participants who were told to focus on a red car instead of trying to suppress thoughts of a white bear fared better.
Manakala bagi peserta yang dipesankan agar memberi perhatian kepada kereta merah, mereka ini dapat mengalihkan fikiran mereka daripada berfikir tentang white bear tadi lebih baik daripada yang hanya dipesan agar tidak berfikir tentang beruang putih ni tadi. They still struggle to not think of white bears, but had less of a rebound effect than those who simply thought don't think of a white bear. So ini adalah uji kaji yang dibuat oleh Profesor Wagner yang saya sebut tadi. Disiarkan hasil eksperimen berkenaan pada tahun 1987, Journal of Personality and Social Psychology. Jadi apakah penerangan mengenai isu ni tadi? The notion that people have unwanted thought that they want to stop dates back to Freud's work in the late 19th century. Lama dah kecenderungan atau peminat tentang topik ini dikaji antaranya oleh Freud di akhir abad yang ke-19. Since then, further research has suggested that we have poor ability to disregard thoughts and information. For example, studies have shown that juries are influenced by information that the judge has told them to ignore. Likewise, other research suggests that people who try to suppress emotionally difficult events are more likely to suffer later in life from negative psychological and physiological consequences. Ini juga ada perkembangan yang semasa yang terus dikaji untuk lebih difahami tentang mengapa, macam yang saya sebutkan dalam sesi-sesi yang lepas, apabila kanak-kanak mengalami trauma dan mereka tidak bercakap mengenainya, tidak menerima bantuan mengenainya, tiada sesiapa yang mengetahui, implikasi daripada trauma di usia kanak-kanak itu muncul kemudian dalam hayat mereka apabila mereka mencecah usia pertengahan 40-an dan sebagainya. Dan itu memberikan sedikit penerangan mengapa setengah-setengah orang dewasa itu yang di usia 20-an, 30-an mereka kelihatannya boleh berfungsi dengan baik, tapi suddenly bila mereka masuk ke usia 40-an itu depression, kemurungan, kesukaran untuk bekerja dan macam-macam lagi masalah emosi itu muncul, sedangkan itu adalah usia yang seharusnya merupakan usia matang dalam kehidupan mereka. As well as the thought distraction technique used in this study, other studies have found that saying the word stop is effective at halting a train of thought. This has helped people manage frustration, overcome nerves, sleep better, and stop dwelling on worst-case scenarios. People may not be able to control the first thing that pops into their head, but they can control subsequent thoughts and actions. Adalah beberapa kaedah yang diusulkan termasuk oleh Prof. Wagner sendiri tentang bagaimana kita boleh latih fikiran kita berkaitan dengan mindfulness, meditation, dan dunia barat itu ada macam-macam kaedah yang mereka usulkan untuk menguruskan akal fikiran. Bagi kita umat Islam pula, kita direzekikan dengan adanya zikir sebagai rutin yang kita lazimi dalam kehidupan, tetapi zikir itu ada kembar dia yang harus bersama. Zikir bersama-sama dengan fikir, kerana kalau kita zikir semata-mata, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tetapi dia tidak meaningful, kita tidak faham mengapa kita menyebut subhanallah, apa asasnya kita menyebut alhamdulillah, dan apakah yang ada sebagai dasarnya sehingga lahir ungkapan Allahu Akbar ni tadi. Begitu juga dengan alhamdulillah, astaghfirullah, dia sukar untuk mencapai khasiat zikir itu sendiri. Jadi ada kepentingannya untuk zikir itu dicari sedikit ilmu mengenainya agar kita mengungkapkannya secara mindful, secara sedar dalam fikiran kita, maksud di sebaliknya, supaya kita faham kenapa Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa zikir-zikir itu ada yang erti katanya, maknanya itu lebih berat daripada segala timbangan perkara yang ada dalam kehidupan di langit dan bumi ni tadi kan. Maknanya besar sungguhlah benda tu. Jadi
benda-benda itu boleh dimanfaatkan selain daripada kebergantungan kita kepada teknik meditation, mindfulness yang banyak dalam literature yang datang daripada barat. Jadi apa implikasi dia kepada keibubapaan? Results from this study from Trinity University and the University of Texas show the difficulties, if not impossibilities, of trying to not think about things. As the authors note, to suppress thought requires that one, A, plan to suppress thought, kemudian B, carry out that plan by suppressing all manifestations of the thought, including the original plan. Yet, students often try this sort of strategy when it comes to preparing for pressurized moments such as public speaking or exams. They may have influenced by their parents who, with good intentions, say things such as don't rush, don't mumble your word, don't misread the question. Thinking like this paradoxically makes those things more likely to occur. Ini menjadi asas utama mengapa dalam keibubapaan, terutamanya yang anak-anak masih kecil tu, kita dah start untuk kurangkan menyampaikan apa yang kita hajatkan daripada anak kita itu dengan menggunakan perkataan jangan. Contohnya jangan panjat, jangan berdiri tepi longkang, jangan buat ini, jangan buat itu. Walaupun ada perkataan jangan yang merupakan larangan, tetapi yang boleh berulang kali terbit dalam fikiran anak itu adalah pada yang sebelah jangan tu, kan? Contohnya jangan panjat tu lagi senang untuk datang lagi dalam fikiran anak berbanding jangan panjat. Jadi untuk menyampaikan kepada maksud yang kita hendak daripada anak kita itu, instead of kita gunakan perkataan jangan panjat, kita alihkan dia kepada sesuatu yang lain. Misal kata main dekat bawah pokok, pokok tu licin, berbahaya kalau panjat. Jadi kita main dekat bawah tu dan nanti dah pukul sekian-sekian balik, katalah macam tu. Jadi kita jelaskan dalam memori anak kita tentang apa yang perlu dia fikir dan apa yang dia perlu buat, berbanding dengan inhibiting themselves from not doing certain things, daripada mereka tu nak kena letakkan some effort untuk tidak buat satu-satu benda. Ini juga mungkin jadi hikmah mengapa larangan di dalam agama kita macam yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa setiap perkara yang aku larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu fajtanibuh, ya, jauhkan diri daripadanya. Bukan setakat jangan buat, tetapi jauhkan diri daripadanya. Maknanya perkara-perkara yang mendorong kepada terjadi benda yang dilarang itu harus dielakkan, supaya gap di antara tak buat dengan berfikir tentang benda yang tak buat tu lebih jauh. Ayat yang paling kita familiar sudah tentulah ayat wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. So bukan sahaja jangan berzina, tetapi berfikir tentang zina itu perlu jauh daripada jangan berzina, dengan mencegah diri melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai muqaddimah zina ni tadi. Kerana cara otak kita bekerja itu memang susah untuk dia inhibit daripada memikirkan tentang sesuatu, maka perlu jarak di antara kita dengan benda yang dilarang itu lebih jauh, kan? So the study concludes by stating that suppression is difficult because thinking without focus is difficult. Indeed, attempt thought suppression often leads to preoccupation with and indeed rumination on the thoughts one wants to avoid. This study suggests that it will be better to focus on what you do want children to achieve rather than on what you want them to avoid. This includes phrases such as take your time, speak clearly, and read the question twice. The implication is clear. Don't think, don't. Jangan berfikir tentang jangan, kerana ia satu benda yang susah untuk cara otak manusia bekerja tu melakukannya. So itulah lebih kurang sedikit perkongsian untuk minggu ini, walaupun mungkin ringkas saja, tetapi saya harap dia memberilah sedikit mungkin bukan ilmu pengetahuan baru kepada kebanyakan sahabat semua, tetapi dia mengingatkan kembali kepada kita tentang lebih banyak kita
memahami tentang bagaimanakah otak manusia bekerja yang mempengaruhi tindak tanduk kita dalam kehidupan, kita mempunyai lebih banyak modal untuk memperbaiki keibubapaan kita, dan tambahannya juga kita rasa bersyukur kepada Allah kerana maklumat-maklumat yang disampaikan oleh dapatan penyelidikan sains moden ini memperlihatkan kepada kita bagaimana cantiknya agama kita menstrategikan perkara-perkara ini selari. Saya cuba berhati-hati untuk tidak bermudah-mudah pada mengaitkan sains dengan agama, tetapi pada mana-mana bahagian yang kita nampak signifikan dan boleh diteladani itu, kita ambillah dia sebagai orang kata meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah bila mana kita berpeluang untuk beragama dengan agama yang diberikan oleh pencipta kita dan alam ini. Kerana itu menjadi asas mengapa keharmonian itu ada di antara agama dengan sains. Wallahualam. Take care. Kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tak fikir kan tentang gigi geraham saya?